Pernah tak Anda tengah sedap tidur malam, tiba-tiba, bam! Pasu kesayangan Anda pecah berderai kat lantai. Bila Anda bangun dengan muka berkerut, si bulus tengah tenung Anda dari atas kabinet dengan muka tak bersalah langsung. Atau bila Anda panggil nama dia banyak kali, telinga je berpusing sikit, tapi badan tak gerak dari sofa, mesti Anda terfikir, kucing aku ni memang sengaja buat perangai nak sakitkan hati aku ke? Atau sistem dia dah rosak? Jangan risau kawan-kawan. Hari ini, kita akan bongkarkan rahsia terbesar alam semesta kucing. Ada perkara-perkara rahsia yang kalau Anda buat setiap hari, si bulus akan jadi sangat terikat dan obses dengan Anda selamanya. Terbukti secara saintifik tau? Sebelum kita mulakan pembongkaran ini, cuba komen kat bawah. Apa nama samseng berbulu kat rumah Anda tu? Adakah dia si Oyen yang sentiasa cari pasal atau si hitam yang suka menyorok? Tulis kat bawah, saya nak baca. Sebelum kita masuk ke rahsia utama, mari kita fahamkan dulu, siapa sebenarnya bos yang menumpang kat rumah kita ni? Beribu tahun dahulu, kucing adalah pemangsa solo yang sangat hebat. Diorang ni pemburu senyap di padang pasir yang tak kenal erti takut. Tapi hari ni, pemangsa garang tu lebih rela tidur terguling dalam kotak cardboard berbanding guna katil mahal berharga ratusan ringgit yang Anda baru je beli. Kucing secara semula jadinya adalah haiwan yang berdikari, suka tidur sampai 16 jam sehari dan menganggap diri mereka sebagai raja. Kita ni pula, kita cuma tukang buka tin makanan dan hamba tukang bersih tandas dorang je. Tapi di sebalik sikap diva dan muka sombong diorang tu, kucing sebenarnya haiwan yang sangat perlukan kasih sayang dan rasa selamat. Cuma cara dorang tunjukkan cinta tu tak sama macam anjing. Kucing ni lebih halus bahasa badannya, lebih misteri, dan kadang-kadang kelakuannya memang di luar kotak akal manusia. Pernah tak Anda dengar tentang kucupan mata kucing atau slow blink? Ini adalah rahsia pertama yang sangat berkesan dan wajib Anda cuba hari ini juga. Kucing adalah haiwan pemangsa yang sangat berwaspada. Bagi mereka, renungan mata yang tajam tanpa kelip adalah tanda ancaman, dominasi, atau cabaran untuk bergaduh. Jadi, bila kucing Anda memandang Anda dan mengecilkan matanya atau berkelip dengan sangat perlahan, itu sebenarnya cara mereka beritahu, "Hei manusia, aku rasa selamat dengan kau. Dan aku sayang kau." Nah, apa yang Anda perlu buat setiap hari? Balas balik. Bila si bulus tenung Anda dari seberang bilik, pandang tepat ke matanya yang bulat tu, dan kelipkan mata Anda dengan sangat perlahan, seolah-olah Anda mengantuk. Tahan mata tertutup selama 1 atau 2 saat, kemudian buka perlahan-lahan. Kalau bernasib baik, dia akan balas balik kucupan mata tu. Ini adalah cara komunikasi telepati paling asas antara babu dan majikan berbulu. Saya pernah buat macam ni pada si Oyen saya masa dia tengah bertenggek atas peti sejuk. Lepas saya buat kelipan lambat tu, dia terus turun, datang kat saya dan mula bergesil di kaki. Mitos yang kata kucing tak faham perasaan kita adalah salah sama sekali. Hanya dengan 1 kelipan mata, Anda membina jambatan kepercayaan yang kukuh. Tahukah Anda bahawa kucing menghabiskan hampir 50% daripada masa mereka berjaga hanya untuk menjilat dan membersihkan diri? Grooming. Bagi mereka, dandanan bukan sekadar nak nampak kacak dan comel di depan kucing jiran, tetapi ia adalah cara untuk menenangkan diri dan membina ikatan sosial. Di alam liar, kucing yang bersahabat akan saling menjilat antara satu sama lain. Jadi, rahsia kedua yang Anda wajib buat setiap hari adalah menyikat bulu mereka. Bila Anda ambil berus dan perlahan-lahan menyikat bulu dari kepala hingga ke pangkal ekor, Anda sebenarnya sedang meniru kelakuan ibu kucing yang memandikan anak-anaknya waktu mereka kecil. Ini mencetuskan hormon gembira, endorfin, dalam otak kucing. Tapi awas, ada pantangnya. Jangan sesekali sikat atau sentuh bahagian perut terlalu lama. Kebanyakan kucing sangat sensitif di bahagian perut,
kerana itu adalah kawasan organ lembut yang paling terdedah kepada bahaya. Sikatlah di sekitar pipi, leher, dan belakang badan. Sambil sikat tu, cakaplah dengan nada lembut. Menjadikan sesi menyikat ini sebagai rutin harian bukan saja mengurangkan bulu berterbangan di seluruh karpet rumah Anda, tapi ia memberitahu kucing bahawa aku jaga kau, aku sayang kau, dan aku adalah kawan baik kau untuk selamanya. Mari kita bercakap tentang seni belayan atau petting. Ramai orang, terutamanya mereka yang baru pelihara kucing, ingat gosok perut kucing tu sama macam gosok perut anjing. Salah besar kawan-kawan. Mitos terbesar dunia kucing adalah bila kucing gulingkan badan tunjuk perut, mereka nak kita gosok. Sebenarnya, apabila si bulus terlentang tunjuk perut, itu adalah tanda mereka sangat percayakan Anda dan rasa selamat. Tapi, kalau Anda langgar amaran dan pergi sentuh perut tu, zas, tangan Anda akan kena peluk, kena cakar dan digigit macam masuk perangkap buaya. Jadi, apa sentuhan harian yang akan buat mereka cair setiap kali? Rahsianya ada pada kelenjar bau, scent glands. Kucing ada kelenjar ini di sekitar dagu, pipi, bibir, dahi, dan di pangkal ekor di atas punggung. Apabila Anda menggaru lembut di bawah dagu atau menggosok pipi mereka, Anda membantu mereka melepaskan feromon penenang. Perasan tak bila Anda gosok pipi kucing, mereka akan tolak kepala mereka lebih kuat ke tangan Anda. Itu maknanya mereka sedang menanda Anda. Mereka beritahu kucing lain, manusia ni aku yang punya. Lakukan belayan berfokus ini sekurang-kurangnya 10 minit setiap hari. Ia terapi ajaib yang bukan saja menenangkan kucing, malah membuang stres kerja Anda sendiri. Anda rasa main laser pointer tu dah cukup untuk buat kucing Anda gembira dan penat? Nanti dulu. Ada satu kesilapan besar yang ramai pemilik kucing buat setiap hari tanpa sedar. Kucing secara genetiknya direka untuk memburu. Kitaran semula jadi otak dan badan mereka adalah intip, kejar, tangkap, bunuh, makan dan tidur. Bila Anda main laser, kucing memang akan lari lintang pukang macam pelesit kejar titik merah tu. Tapi masalahnya, mereka tak pernah dapat tangkap cahaya tu. Ini boleh menyebabkan kekecewaan emosi, frustration yang kronik pada kucing. Untuk mengikat kasih sayang yang mendalam, Anda mesti bermain dengan mereka menggunakan pancing kucing, wand toy, bertali atau berbulu setiap hari, sekurang-kurangnya 15 minit. Gerakan mainan itu menyorok di sebalik perabot seperti tikus sebenar. Biarkan si bulus menghendap, melompat dan melakukan serangan. Paling penting, biarkan mereka menang. Bila mereka dapat tangkap mainan tu, biarkan mereka gigit dan tendang menggunakan kaki belakang. Bermain bersama adalah cara membina kebersamaan. Kucing akan melihat Anda sebagai pasangan memburu yang hebat dan boleh dipercayai. Selepas sesi bermain yang memuaskan ini, beri mereka sedikit makanan dan saksikan mereka tidur lena dengan senyuman. Tahukah Anda satu fakta yang sangat menakjubkan tentang evolusi? Kucing dewasa yang hidup di jalanan atau alam liar jarang sangat berbunyi miau sesama sendiri. Mereka berkomunikasi guna bau dan bahasa badan. Bunyi miau selalunya hanya digunakan oleh anak kucing untuk meminta susu dari ibu mereka. Jadi kenapa bos berbulu kat rumah asyik bising miau sana-sini dari pagi sampai malam? Sebab mereka cipta bahasa khas ini semata-mata untuk berkomunikasi dengan Anda, manusia mereka. Kucing sedar yang manusia agak lambat nak tangkap bahasa badan, jadi mereka terpaksa bercakap atau vokal. Untuk buat kucing obses dengan Anda kena belajar membalas perbualan mereka. Jangan diam je bila mereka miau bila Anda buka pintu rumah. Balaslah. Oh, ya ke? Ramai orang kat luar hari ni. Atau, amboi, marahnya dia. Sabar kejap babu, sediakan makanan. Bunyi miau yang pendek selalunya bermaksud hello.
manakala miau yang panjang meleret selalunya tanda protes atau meminta sesuatu. Kucing yang sering diajak bersembang akan berasa lebih dihargai kehadirannya. Semakin kerap anda bersembang dan merespon pada panggilan mereka, semakin kuat ikatan emosi mereka pada anda. Jangan peduli apa jiran cakap kalau nampak anda bersembang dengan kucing di tingkap. Kita selalu terpengaruh dengan video di TikTok atau Instagram yang tunjuk orang peluk dan cium kucing bertubi-tubi sampai kucing itu rimas. Tapi tahukah anda, salah satu cara paling efektif untuk buat kucing jatuh cinta pada anda adalah dengan membiarkan mereka bersendirian. Kedengaran sangat pelik kan? Konsep penting ini dipanggil menghormati personal space, ruang pribadi. Kucing ni kadang-kadang ada mood macam kita juga. Ada masa mereka nak bermanja guling-guling, ada masa mereka cuma nak duduk diam-diam bertenggek kat tepi tingkap tengok burung terbang. Kesilapan besar adalah bila kita paksa mereka duduk atas riba masa mereka meronta nak turun. Kalau anda asyik paksa angkat dan peluk masa mereka nak mengelak, kucing akan kaitkan kehadiran anda dengan rasa rimas. Rahsia harian yang betul ialah, biarkan si bulus yang buat keputusan untuk datang kepada anda. Duduk diam-diam di sofa, buat kerja anda, baca buku. Kucing adalah haiwan yang sangat curious. Bila mereka nampak anda tenang dan rileks, mereka sendiri yang akan perlahan-lahan datang, bau jari anda dan melompat ke pangkuan anda. Bila kucing datang sendiri tanpa dipaksa, kualiti kasih sayang tu adalah beratus kali ganda lebih tulen dan ikhlas. Hormati ruang mereka. Bab makanan ni, semua kucing parent tahu ia adalah jalan paling singkat untuk tawan hati si bulus. Tapi tahukah anda, cara anda bagi makan tu sama penting dengan apa yang anda bagi makan. Kalau setiap pagi sebelum bergegas pergi kerja, anda cuma tuang kibbles dalam mangkuk dan terus hilang dari pandangan, kucing cuma akan lihat mangkuk tu sebagai mesin rezeki, bukan anda sebagai pemberinya. Untuk mencipta ikatan yang sangat mendalam setiap hari, anda wajib libatkan diri secara aktif dalam ritual makan mereka. Bila anda buka tin makanan basah atau bungkusan treats, panggil nama mereka dengan nada yang teruja. Biarkan mereka hidu makanan tu dari tangan anda sebentar. Lebih mujarab lagi, luangkan masa beberapa minit setiap hari untuk menyuap treats secara terus dari tangan anda. Hand feeding. Bila mereka menjilat pes cecair, creamy treats dari tangan anda, otak mereka secara otomatik mengaitkan rasa lazat dan rasa kenyang itu dengan bau unik tangan anda. Dalam psikologi haiwan, ini dipanggil pengukuhan positif. Anda juga boleh gosok perlahan dahi atau leher mereka masa mereka sedang asyik makan. Dengan ritual harian ini, taraf Anda dalam hierarki kucing akan dinaikkan dari sekadar pelayan biasa kepada manusia VIP yang paling disayangi. Anda perasan tak, kalau ada kawan-kawan bawa anak kecil datang bertandang ke rumah, kucing Anda selalunya akan lenyap tiba-tiba. Bila dicari, rupanya tengah menyorok ketakutan di atas almari paling tinggi di dapur atau bawah katil. Ini berlaku kerana kucing melihat dunia secara menegak, vertical. Di alam liar, nenek moyang mereka, memanjat pokok tinggi adalah cara terbaik untuk melarikan diri dari serigala dan juga tempat terbaik untuk meninjau mangsa. Jadi, rahsia harian untuk membuat kucing rasa aman, tenang, dan menyayangi Anda adalah dengan menyediakan tempat tinggi yang selamat. Anda tak semestinya kena keluarkan modal besar beli cat tree setinggi bumbung. Cukup sekadar mengosongkan sedikit ruang di rak buku dinding, di atas peti sejuk, atau letakkan kotak catboard di tempat tinggi yang kukuh. Bila kucing tahu Anda menyediakan tempat perlindungan yang sesuai dengan naluri mereka, mereka berasa wilayah itu selamat dikongsi bersama Anda. Setiap kali si bulus sedang bertenggek rileks di tempat tingginya, jangan marah atau baling barang, suruh turun. Puji mereka dengan ceria.
Kucing yang rasa yakin dan selamat di rumahnya sendiri tidak akan mudah stres. Dan kucing yang tak stres adalah kucing yang sangat penyayang dan manja. Coba bayangkan senario ini. Anda ada bos di tempat kerja yang setiap hari ubah jadwal tanpa beritahu. Hari ini masuk pukul 8, esok pukul 12. Waktu rehat sekejap, ada sekejap tak ada. Mesti Anda tertekan dan stres tahap gaban, kan? Macam tu jugalah rasanya menjadi kucing. Kucing adalah haiwan yang sangat berpegang pada rutin yang ketat. Creatures of habit. Mereka mempunyai jam biologi dalaman yang sangat tajam. Sebab itulah tak pelik kalau kucing Anda akan mula menggigit kaki atau menjilat hidung Anda tepat jam 6 pagi setiap hari tanpa gagal untuk minta sarapan. Rahsia penting untuk mengukuhkan ikatan Anda setiap hari adalah dengan mengekalkan rutin yang sangat konsisten. Usahakan supaya waktu makan, sesi bermain pancing mainan, dan waktu tutup lampu untuk tidur berada pada masa yang lebih kurang sama setiap hari. Bila kucing tahu dengan tepat apa rutin yang akan berlaku seterusnya, tahap anxiety atau kerisauan mereka akan menurun ke paras sifar. Mereka berasa selamat. Kucing yang hidup dalam suasana rumah yang stabil berjadwal akan memindahkan rasa selamat itu kepada Anda sebagai rasa cinta dan kebergantungan. Jadilah kucing parent yang konsisten dan boleh diharap oleh si comel Anda. Pernah tak Anda menjerit stres bila baju kerja warna hitam yang baru je setrika dan lipat cantik-cantik atas katil tiba-tiba dah penuh berbulu sebab dihempap oleh seekor makhluk yang sedang tidur nyenyak di atasnya? Atau Anda tertangkap kucing Anda tidur nyenyak di dalam bakul baju kotor sambil peluk stokin Anda? Sebelum Anda angkat tangan nak marah, ketahuilah bahawa dari sudut pandang kucing, ini adalah satu pengiktirafan cinta yang agung. Dalam dunia kucing, deria bau adalah deria yang paling berkuasa. Pakaian Anda, terutamanya yang belum dibasuh, penuh syarat dengan bau feromon badan Anda. Bila kucing tidur di atas baju Anda, mereka sebenarnya sedang melakukan scent mingling, mencampurkan bau. Mereka nak bau mereka bersatu dengan bau Anda sebagai tanda kita adalah satu keluarga yang tak boleh dipisahkan. Rahsia hariannya? Mudah saja. Bila Anda nak pergi kerja atau tinggalkan rumah lama sikit, biarkan sehelai t-shirt lama yang baru Anda pakai di atas tempat tidur kegemaran si bulus. Baju berbau peluh itu akan bertindak sebagai selimut keselamatan magis yang menenangkan mereka semasa Anda tiada, mengurangkan kerisauan perpisahan, separation anxiety. Bila Anda balik kerja, mereka pasti sambut Anda di depan pintu. Ekor kucing bukan sekedar aksesori comel berbulu yang bergoyang ke kiri dan kanan untuk imbangan badan. Ia sebenarnya adalah papan tanda emosi atau radar yang sangat canggih. Untuk menjadi tuan yang sangat disayangi, Anda wajib pandai membaca bahasa ekor ini setiap hari. Ramai orang buat kesilapan maut dengan menyamakan ekor kucing dengan anjing. Kalau anjing goyang ekor laju-laju, maknanya gembira. Tapi kalau kucing goyang ekor laju, berdesing macam cemeti menyebat lantai, itu adalah amaran merah. Maksudnya, jangan sentuh aku sebelum aku lepaskan amarah ni kat tangan kau. Rahsia harian di sini adalah memberi respon yang tepat. Bila si Oyen berjalan gaya model ke arah Anda dengan ekor yang tegak lurus ke atas dan hujungnya sedikit membengkok macam tanda soal, itu adalah senyuman kucing yang paling bahagia di dunia. Itu bermaksud, "Hello manusia kesayanganku, saya gembira nampak awak." Apabila Anda nampak ekor gembira ini, cepat-cepat balas dengan memanggil namanya secara lembut dan gosok perlahan kepalanya. Dengan sentiasa membaca dan menghormati isyarat ekor mereka setiap masa, kucing Anda akan sedar yang Anda benar-benar memahami jiwa mereka tanpa perlu mereka bersuara. Siapa kata hanya manusia saja yang perlukan urutan di spa selepas penat menghadap kesesakan lalu lintas? Kucing kita pun
Walaupun kerja hakikinya cuma tidur 16 jam sehari, perlukan urutan ringan, chat massage, untuk melepaskan ketegangan otot-otot berburunya. Ini adalah rahasia harian tahap pro yang jarang dipraktikkan oleh pemilik kucing biasa. Teknik urutan ini berbeza dengan sekadar membelai atau menyikat bulu. Cara nak lakukannya. Tunggu waktu kucing Anda sudah pun berada dalam keadaan rileks. Mungkin separuh mengantuk di atas sofa bersebelahan Anda. Gunakan ibu jari dan jari telunjuk dan buat gerakan putaran kecil yang sangat lembut di pangkal leher. Turun perlahan-lahan di sepanjang kedua-dua belah tulang belakangnya. Jangan tekan kuat. Cukuplah sekadar menggerakkan kulit dan bulunya. Kucing mempunyai banyak titik saraf sensitif di kawasan belakang. Apabila diurut dengan betul, otak mereka merembeskan endorfin, hormon kebahagiaan yang kuat. Perhatikan reaksi mereka. Kalau mata membulat kuyu dan bunyi dengkuran, prrrr, menjadi semakin kuat, menggegar macam enjin bot, Anda telah menjumpai butang magis mereka. Kucing yang kerap diurut akan lebih tenang perwatakannya dan takkan mahu berenggang dari tangan penyembuh Anda. Pernah tak Anda baru balik dari beli barang basah kat pasar, letak plastik tu kat lantai dapur, dan tiba-tiba skuad peronda kastam berbulu Anda datang nak hidu setiap sayur, ikan dan paket plastik tu? Atau bila kawan Anda datang melawat bawa beg galas, kucing Anda akan hidu beg tu sentimeter demi sentimeter. Tindakan kepoci ini sangat penting dalam hidup mereka. Kucing mengenali keadaan selamat dunia luar melalui hidung tajam mereka. Apabila barang baru dibawa masuk ke dalam wilayah jajahan mereka, rumah Anda, barang itu membawa pelbagai spektrum bau asing yang berpotensi menjadi ancaman. Rahsia harian yang mudah. Jangan marah atau halau mereka masa mereka sedang menghidu. Biarkan si bulus meluangkan masa seminit dua untuk buat tugas inspection, pemeriksaan keselamatan rasmi mereka. Memberi mereka masa yang cukup untuk memproses bau-bau asing ini sangat membantu otak mereka kekal aktif dan mengurangkan tekanan. Jika Anda sentiasa halau atau sorok barang yang baru dibeli, mereka akan sentiasa hidup dalam kerisauan memikirkan ancaman tersembunyi. Membiarkan mereka menjadi penyiasat bebas di rumah sendiri membuktikan bahawa Anda menyokong naluri mereka. Dan kucing akan berterima kasih dengan memberikan kesetiaan abadi. Mari kita jujur seketika. Tolong jangan malu untuk mengaku. Anda pasti selalu bercakap dengan kucing menggunakan suara yang sengaja dihaluskan, dicomelkan, dan bernada tinggi macam tengah kecek-kecek dengan bayi umur setahun, kan? Alololo budak bulus babu ni, lapau ya cayang? Kalau jiran sebelah dengar, mesti dorang geleng kepala memikirkan tahap kewarasan Anda. Tapi tahukah Anda, dari pandangan pakar psikologi haiwan peliharaan, perbuatan tu adalah tindakan jenius dan sangat tepat. Rahsia ke-14 yang Anda mesti aplikasikan setiap hari ialah memberikan interaksi vokal menggunakan nada suara tinggi dan lembut, pitchy and soft spoken. Kenapa? Kerana struktur telinga kucing dibina untuk sangat sensitif terhadap frekuensi tinggi bagi mengesan tikus atau serangga. Sebaliknya, apabila kita menjerit memarahi mereka atau menggunakan suara garau yang dalam, kucing secara naluri menganggapnya sebagai bunyi amaran marah dari pemangsa gergasi. Suara baby talk kita tu sebenarnya menyerupai bunyi cipan mesra yang mereka rasa selamat. Apabila Anda sentiasa menggunakan nada suara positif dan memuji ini setiap hari untuk menegur mereka, kucing akan mengaitkan bunyi suara Anda dengan perlindungan mutlak. Jadi, teruskan bercakap pelat bayi. Ia berkesan. Terdapat satu pantang larang besar dalam buku Perlembagaan Kucing yang ramai manusia selalu langgar dengan sengaja. Apakah kesalahan besar itu? Mengacau dan mengejutkan kucing yang tengah sedap tidur lena.
Ya, kita faham, kadang-kadang bila tengok si Bulus tidur terguling bulat atas katil, nampak macam kuih pau yang gebu. Tangan ni gatal meronta-ronta nak pergi picit pipi dia atau cium perut dia bertubi-tubi. Tolong hentikan tabiat ini. Seperti manusia, kucing juga mengalami fasa tidur REM, Rapid Eye Movement, di mana mereka tidur sangat nyenyak dan bermimpi. Inilah masanya kaki dorang terketar-ketar tu. Mengejutkan kucing secara fizikal dan tiba-tiba daripada tidur lelap boleh mencetuskan refleks fight or flight, lawan atau lari, secara automatik. Mereka akan terbangun dalam keadaan cemas, jantung berdegup kencang, dan mungkin tanpa sengaja akan mencakar muka Anda. Rahsia kasih sayang kekal adalah mudah. Hormati waktu rehat mereka. Apabila kucing menyedari bahawa Anda adalah bodyguard yang menjaga ketenangan dan keselamatan persekitaran ketika mereka di alam mimpi, mereka akan mula tidur secara terbuka di mana-mana sahaja berhampiran Anda dengan perut terdedah, tanda kepercayaan paling maksimum. Ini adalah fakta realiti yang semua pemilik kucing, baik yang lama atau baru, wajib tanam dalam minda. Kucing sama sekali tidak mempunyai kapasiti otak untuk memahami konsep hukuman balas dendam. Kalau si oyen Anda tiba-tiba mencakar bucu sofa kulit mahal atau menjatuhkan pasu antik kegemaran istri Anda, tolong jangan menjerit memarahi mereka, merenjis air, atau lebih kejam lagi, memukul mereka. Hukuman fizikal dan vokal tidak akan menghentikan kelakuan buruk itu. Sebaliknya, ia adalah lebuh raya paling pantas untuk memusnahkan kepercayaan bond yang telah terbina. Kenapa? Memori kucing berfungsi berbeza. Bila Anda mengamuk, mereka cuma nampak Anda sebagai gergasi yang tiba-tiba hilang kewarasan dan menjadi ancaman nyawa. Jadi apa rahsia harian untuk mendidik kelakuan sihat? Pakar mencadangkan kaedah pengalihan, redirection, tanpa emosi. Kalau mereka mengasah kuku di sofa, jangan jerit. Sebaliknya, angkat mereka dengan sangat tenang, letakkan di tiang cakarannya, scratching post, dan puji mereka apabila mereka mencakar tempat yang betul. Kucing sangat cepat belajar melalui ganjaran positif. Amalkan kesabaran ini setiap hari, dan kucing akan memandang Anda sebagai ketua keluarga yang rasional dan penuh kelembutan, bukan raksasa yang ditakuti. Pernah merasa sensasi dijilat kucing? Permukaan lidah kucing diliputi dengan ratusan duri cangkuk halus yang dipanggil papile, yang diperbuat daripada keratin, bahan keras yang sama membentuk kuku kita. Sebab itulah bila mereka menjilat tangan atau muka Anda, rasanya sangat berpasir dan kasar, bagaikan digosok dengan kertas pasir basah. Kadang-kadang sampai pedih sikit kulit dibuatnya. Tapi, kalau boleh, jangan tarik tangan Anda dengan kasar. Apabila kucing mula gigih menjilat tangan, muka atau rambut Anda, mereka sebenarnya sedang melakukan ritual allo grooming. Di habitat asal, kucing hanya sanggup memandikan atau menjilat ahli keluarga terdekat atau anak-anak sebaka yang mereka sangat sayangi. Ia adalah tanda pengiktirafan tertinggi bahwa Anda adalah sebahagian dari keluarga aku, dan aku kena pastikan kau sentiasa bersih dan bau sama macam aku. Jadi, rahsia harian yang Anda kena amalkan ialah menahan sedikit kegelian itu dan membiarkan sesi mandi kertas pasir ini berlangsung beberapa saat. Penerimaan Anda terhadap layanan pembersihan istimewa ini membuatkan tahap keyakinan dan rasa pemilikan kucing terhadap Anda memuncak. Kalau dah tak tahan pedih sangat, perlahan-lahan alihkan perhatian mereka dengan membelai kepala mereka. Sesekali dalam seminggu, kita harus menyuntik sedikit elemen magis dan keseronokan luar biasa dalam rutin harian kucing yang mungkin membosankan. Maklumlah, asik tengok dinding dan perabot rumah yang sama setiap hari. Anda pasti pernah dengar tentang catnip atau akar pokok silver vine, kan? Tumbuhan semula jadi ajaib ini ibarat
habuk kebahagiaan untuk kebanyakan genetik kucing. Rahasianya di sini adalah menjadikan pemberian sedikit taburan catnip sebagai ritual bonding interaktif yang dikawal. Jangan sekedar tabur di lantai dan berlalu pergi. Taburkan sedikit catnip kering di atas kotak cakar atau dalam mainan tikus kegemaran mereka. Apabila mereka mula menghidu, air liur meleleh sikit, berguling-guling seperti hilang akal, dan berkelakuan sangat kelakar, pastikan Anda duduk bersila di sebelah mereka. Ketawalah dengan lembut dan nikmati momen lucu itu bersama-sama. Ketika kucing berada dalam fase euforia catnip ini, minda mereka sangat bebas stres. Dengan kehadiran fisikal Anda bersama dalam momen gembira itu, otak mereka perlahan-lahan akan memprogramkan bahwa Andalah sumber utama segala keseronokan dan kelegaan stres di dunia ini. Sediakan rangsangan persekitaran, enrichment, berkualiti seperti ini, dan si bulus takkan pernah berpaling tada. Salah satu punca rungutan dan stres paling besar dari tuan empunya kucing adalah, kenapa kucing aku nih cerewet dan memilih, picky, sangat. Kita sanggup habis duit beli makanan premium perisa ayam, dia hidu sekali je lepas tu buat gaya nak kambus dengan kaki. Beli pasir wangi lavender mahal-mahal, dia sanggup pergi kencing berterabur kat atas karpet tandas. Kawan-kawan sekalian, mari kita riset corak pemikiran kita. Sifat memilih si bulus ini bukanlah berniat untuk membuli poket atau kesabaran kita. Hakikatnya, deria rasa pada lidah dan deria hidung kucing terlalu kompleks dan sensitif. Perubahan sekecil habuk pada tekstur makanan basah atau bau wangi tiruan pada pasir najis boleh menyebabkan mereka berasa pening dan tidak selamat. Rahsia harian untuk memenangi hati penuh cerewet ini adalah menghormati pilihan, preferences mereka. Kalau si bulus nyata-nyata benci perisa ayam, jangan dipaksa dengan prinsip, lapar nanti dia makan latu. Carilah perisa ikan atau daging. Gunakan pasir jenis tanpa bau, unscented, yang menyerupai tanah semula jadi. Apabila Anda mula bertolak ansur dan peka terhadap zon keselesaan mereka setiap hari, kucing akan sadar bahwa mereka hidup bersama manusia yang berempati tinggi. Dari situlah cinta tanpa syarat terbina subur. Akhir sekali, rahasia ke-20 yang mengikat ke semua 19 tips di atas supaya berkesan adalah Anda wajib melatih diri setiap hari untuk menjadi pakar membaca kucing secara menyeluruh. Ramai orang buat kesilapan dengan hanya mentafsir satu isyarat badan saja. Contohnya, mereka nampak kucing baring rileks, postur santai, tapi mereka tak perasan telinga kucing tu ditarik rapat ke belakang kepala, sayap kapal terbang, dan matanya terbeliak bulat memandang mesin vakum. Itu bermaksud kucing tu tengah freeze ketakutan, bukan tengah berehat. Kucing adalah haiwan perasa yang menceritakan perasaannya secara serentak melalui kedudukan telinga, kerdipan mata, bulu di belakang badan, pergerakan ekor, dan nadanya. Rahsia paling agung adalah dedikasi dan konsistensi masa Anda. Luangkan masa secara eksklusif selama 20 menit setiap malam. Letak tepi telefon pintar Anda, tutup TV. Duduk berdua dengan kucing Anda. Belai badannya, sembang kosong dengan nada comel, kelipkan mata secara perlahan, dan perhatikan bagaimana reaksi badannya menyatu. Apabila Anda menjadi manusia yang sangat tajam dan peka terhadap sekecil-kecil perubahan mood mereka setiap hari, Anda secara otomatik bertukar status menjadi pelindung terhebat. Kucing Anda akan menganggap Anda sebagai belahan jiwanya buat selama-lamanya. Panjang sungguh sesi kelas psikologi kita hari ini. Sekarang, Anda sebagai babu yang berdedikasi dah tahu kan segala rahsia besar yang berputar dalam minda bos berbulu kita tu. Daripada kuasa kelipan mata slow blink yang romantis, hinggalah ke rahsia kenapa mereka suka sangat bertapa
atas baju busuk kita. Walaupun kadang-kadang diorang ni macam mafia kecil yang asyik nak mengarah, pecahkan pasu kaca dan tiba-tiba berlari malam buta melanggar dinding. Zoomies! Kita semua tetap setuju yang rumah akan jadi sangat sunyi dan murung tanpa mereka. Kucing membawa gelak tawa, drama dan ketenangan jiwa yang tiada galang gantinya. Sayangi mereka seadanya, konsisten amalkan ke-20 tips rahsia ini setiap hari dan saksikan sendiri magisnya. Kucing anda pasti akan menjadi haiwan yang paling manja, jinak dan jatuh cinta sedalam-dalamnya dengan anda selamanya. Kalau anda rasa pendedahan dalam video ini bermanfaat dan menghiburkan, tolong ringankan tangan, tekan butang like. Langgan saluran kami supaya tak terlepas ilmu kucing yang lain. Dan pastikan share video ini dengan kawan-kawan kucing parent anda yang lain. Sebelum kita berpisah, cuba beritahu saya, dari semua perangai yang kita sembang tadi, yang mana satu paling sama dengan si bulus kat rumah anda? Tulis kat ruangan komen bawah. Saya tak sabar nak baca. Terima kasih sebab menonton. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye, meow.